rangkaikan sedikit sebanyak apakah yang dimasukkan sebagai forex online trading ya. Tapi sebelum tu kita kena pergi kepada fundamental dan asas kepada forex itu sendiri ya. Dan kita telusuri sedikitlah apa sejarah forex ini ya. Kalau kita lihat sejarah forex ni, dia berpunca daripada perbezaan mata wang antara sesebuah negara dengan negara yang lain ya. Dan dalam masa sama negara tersebut memerlukan mata wang daripada negara lain bagi tujuan pelaburan, perdagangan dan juga tujuan-tujuan personal individu seperti travelling purposes ataupun consumption purposes dan sebagainya. Itu sejarah sedikit sebanyaklah kenapa forex ini ditubuhkan. Dan kalau kita lihat asas forex ni, dia adalah merupakan pertukaran mata wang asing ya. Dan kita boleh lihatnya dari sudut dua perspektif mikro dan makro. Kalau kita lihat dari sudut mikro, kita akan dapati forex ni adalah untuk tujuan seperti mana yang saya cakap tadi, untuk pertukaran mata wang dengan mata wang lain untuk consumption. Seperti mana yang kita pergi ke money changer dan kita menukarkan duit ringgit kita kepada dolar sebagai contohnya untuk kita melancong ke Amerika Syarikat, ataupun kita menukar ke dolar Singapura untuk kita menziarahi sanak saudara kita yang mungkin tinggal di Singapura sebagai contohnya, ataupun kita pergi conference katakan di Indonesia, maka kita kena tukarkan ringgit Malaysia kepada Indonesian rupiah, IDR. Jadi itulah asas sebenar forex. Dan kita perlu memahami bahawa forex ini dia terlibat dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Bila kita approach money changer sebagai contohnya, katakan kita nak pergi ke London, maka kita kena tukarkan ringgit Malaysia kepada GBP. GBP ni adalah Great Britain Pound. Pound lah. Supaya untuk membolehkan kita berbelanja dan bertransaksi di sana lah. Jadi bila kita approach tu, bermaksud kita meminta. Di situ ada wujudnya demand dekat situ. Dan bagi perspektif money changer tersebut, dia akan supply. Dia akan supply. Begitu juga kalau dalam konteks yang lebih makro sebagai contohnya dalam international trade. Kita dapati apabila berlakunya perdagangan import dan ekspor, maka berlakulah foreign exchange. Seperti contohnya kita mengeksport kelapa sawit ke India, maka kita perlu maknanya India mengimport kelapa sawit kita, minyak kelapa sawit kita. Bermaksud ekspor tu bermaksud ada demand terhadap ringgit Malaysia, dan dalam masa yang sama kita supply paling dia supply rupiah dia. Ataupun pekerja Indonesia yang datang ke negara kita, bila dia datang ke negara kita, dia menghasilkan pendapatan dia. Dan pendapatan dia ini, dan sebahagian besarnya kalau kita bawa dengan rakan Indonesia kita yang bekerja kat sini, dia akan kata lebih 60% daripada pendapatan dia akan kirim kepada sanak saudara ataupun ahli keluarganya di Indonesia. Jadi bila dikirim tu bermaksud ada permintaan terhadap rupiah. Mana demand for rupiah, supply for ringgit Malaysia. Jadi dia nak tukar ringgit kepada rupiah tu berlaku berlaku demand kepada rupiah dan supply kepada daripada ringgit Malaysia. Barulah duit tu sampai ke ahli keluarganya di Indonesia. Jadi beginilah asas sebenarnya bagaimana forex yang sebenar itu berfungsi. Dan forex ni dia mengikut teori permintaan dan penawaran. Apabila demand meninggi ataupun meningkat berbanding supply of the currency, bermaksud currency yang kena demand itu, contoh yang macam pekerja Indonesia tadi, maknanya rupiah akan appreciate, nilai rupiah itu akan meningkat. Itu antara basic dia. Baik, oleh kerana itu kita ada dalam forex ni dia ada dua harga yang kita panggil sebagai buying price dan juga selling price.
buying price dan juga selling price. Sebagai contoh, kita tukar antara pound dan USD. Maknanya pertukaran pound dan USD ini contohnya bernilai 1.5. Apa maksud 1.5? Maksudnya ialah harga 1 pound bersamaan dengan 1.5 dolar. Itu kena faham. Dan dia ada satu lagi harga kita panggil selling price. 1.6. Biasanya selling price ini dia lebih murah berbanding buying price. Maaf, selling price ni lebih mahal sikit berbanding buying price. Bila berlaku buying dan selling price ni? Okey, kita ambil contoh pergi ke money changer yang tadi tu. Contoh yang tadi tu. Okay, bila di tangan kita ada dolar katakan, kita nak pergi ke London, okay, maka kita kena approach money changer. Jadi apa money changer akan buat? Okay, money changer akan guna selling price. Kenapa money changer nak guna selling price? Sebab kita approach money changer untuk demand pound. Jadi pada tangan kita dolar, pada tangan money changer itu ialah pound. Oleh kerana kita approach money changer, kita nakkan pound dan pound berada pada tangan money changer, maka money changer akan menjual pound tersebut. Itu sebab kita gunakan selling price. Dan dalam hal ini, maka selling price-nya lebih adalah seperti 1.6 sebagai contoh. Dan apabila kita dapat pound, katakan, kita nak tukar kepada dolar balik, dia tak dapat lagi dah harga tu dah. Dia tak dapat 1.6 lagi dah. Dia dapat 1.5 saja. Ini kita panggil sebagai spread. Spread adalah perbezaan antara selling dan buying price. Selling dan buying price. So dalam hal ini, spread dia adalah sebanyak 10 sen dolar. Jadi 10 sen dolar ni adalah merupakan kos kepada money changer lah. Mungkin sewaan premis dia, kaki tangan pekerja dia, penyimpanan storage box dan sebagainya. Ini dibenarkan dalam undang-undang kewangan Islam dan juga peraturan forex ini memang basic. Memang basic. Bermaksud dia berlaku demand dan supply terhadap currency tersebut, berlaku pertukaran antara currency sesebuah negara dengan negara yang lain bagi tujuan sama ada perdagangan antarabangsa dalam skala yang besar ataupun berlaku dalam perspektif mikro bagi tujuan individu sama ada consumption purposes ataupun travelling purposes dan sebagainya. Baik, itu yang dimaksudkan sebagai buying and selling price.